Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk di bawah subjek Fiqh Al-Mu'asir, iaitu terdiri daripada Ahmad Iqbal bin Muhammad Fazli, nombor matrik 047501. Seterusnya saya sendiri iaitu Akmal Haris bin Azami 046867. Seterusnya Muhammad Syamil bin Fazil 046659. Seterusnya Muhammad Fathullah bin Mustafa 047419, dan akhir sekali iaitu Wan Muhammad Aiman bin Wan Abi Manan 046294. InsyaAllah kami akan membentangkan di bawah tajuk iaitu Al-Hukmu At-Tashabbuh Bighairil Muslimin Min Nahiyatil Al-Libas Waz-Zina, iaitu bermaksud hukum menyerupai orang bukan Muslim daripada sudut pemakaian dan kecantikan. Jadi semoga apa yang kami bincangkan mendapat manfaat dan boleh digunakan untuk masa hadapan. Itu saja. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang ta'arif asyibhu bagi tajuk syibhu bighairi muslimin. Okey, ta'arif dia ada dua dari segi lugatan dengan istilah. Okey, lugatan dia asyilu wal ba wal ha aslu wahid yadullu ala tusyabihu asyai wa tusyakiluhu launan wa wasfan. Makna kat sini lugatan dia iaitu kata asalnya iaitu huruf shin, huruf ba dengan huruf ha saja. Itu kata masdarnya. Dia membawa makna kepada menyerupai sesuatu. Wa tusyakiluhu launan wa wasfan, dan berbentuk, tak kisahlah berbentuk warna ataupun sifat. Okey, istilah dia pula. Istilah dia ta'rifatu istilahiyah sawa'un indal ulama al-mutaqaddimin au mutaakhirin. Dari segi istilah pula, dia ada dua pandangan daripada ulama, iaitu ulama al-mutaqaddimin dengan al-mutaakhirin. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Al-mutaqaddimin iaitu ulama-ulama yang terdahulu. Apa pandangan diorang? Okey, ini daripada Al-Manawi. Beliau mentarifkan bahawa ta'riful Al-Manawi fi syarhu li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Imam Al-Manawi ni mensyarahkan dengan menggunakan hadis Ibnu Umar daripada radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai daripada sesuatu kaum, maka dia daripadanya, mereka itu daripadanya. Wa ka'anna tashabbuh bihaqqi qad tabiq fihi zahir al-batin. Dan adapun menyerupai ini dari segi zahir ataupun batin, iaitu daripada segi luaran dan dari segi dalaman. Kita pergi kepada seterusnya. Okey, al-mutaakhirin iaitu ulama-ulama terkini ataupun ulama sekarang lah. Tamassul al-muslim bil kufar fi aqaidihim au ibadatihim au akhlaqihim au fi ma yahtisuna bihi min ibadat au khudu'ahu lahum bisyakli min al-ashkal. Seorang muslim yang menyerupai dengan orang kafir, iaitu orang yang bukan Islam. Seorang muslim ni menyerupai daripada segi akidah dia, ibadah dia, akhlak dia, ataupun yang telah dikhususkan daripada ibadat tersebut, dan dari segi segala bentuk-bentuk ibadat tersebut. Takallifu al-insan musyabaha ghairihi fi kulli ma yattasifu bihi au ba'dihi. Seorang manusia ni menyerupai selainnya, menyerupai orang lain. Maknanya daripada sifat lah. Maknanya dia tiru setiap sifat tu dia tiru. Fi kulli ma yattasifu bihi au ba'di, ataupun sebahagiannya. Itu makna istilah ulama-ulama terkini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil bin Fazil 046659. Okey, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tajuk hukum tasyabuh al-muslimin bil kufar, iaitu hukum orang Islam yang menyerupai orang kafir. Okey, yang pertama, hukum menyerupai orang kafir telah tertulis dalam ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ard aw kanu ghuzzan law kanu indana matu wa ma kutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit
Wallahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Imran ayat 156. Okey, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang kafir dan mereka berkata kepada saudara-saudaranya apabila mereka pergi mengembara di muka bumi untuk mencari nafkah, atau mereka pergi ke medan perang, jika mereka tetap tinggal bersama mereka, nescaya mereka tidak mati atau terbunuh. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sifat sedemikian sebagai penyesalan dalam hati mereka, dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga Maha melihat apa sahaja yang mereka kerjakan. Okey, Osman Ahmad Daukali dalam bukunya yang bertajuk At-Tadabbur Waqi'ah Tashabbuh bil Kuffar ada mengulas tentang isu ini berdasarkan ayat Quran ini. Okey, dia kata apa? Tengok slide tu Yanhallahu ta'ala ibadah al-mu'minin an musyabaha al-kuffar fi i'tiqadihim al-fasid. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang mukmin yang beriman daripada perbuatan menyerupai seakan-akan orang kafir pada i'tiqadnya, pada kepercayaannya. Okey, daripada Osman ni dia cakap apa? Dia kata umat Islam ni dilaranglah mengikut orang kafir dari segi kepercayaan. Okey, bagi ayat yang kedua pula, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithlaha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Baqarah ayat 106. Maksudnya, apa sahaja ayat mujizat yang kami ubah atau lupakan, kami datangkan gantikan yang lebih baik atau seumpamanya, tidakkah kamu mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey, sekarang ni kita tengok Ibnu Katsir. Tadi kita dengar pada Osman kan. Ni Ibnu Katsir. Ibnu Katsir apa? Nahallahu ta'ala ibadatul mu'minin an yashbahu bil kafirin fi maqalihim wa fa'alihim. Maksudnya Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ni dia kata Allah Subhanahu Taala ni melarang orang mukmin ni daripada melakukan tasyabuh kepada orang kafir dari segi kata-kata mereka dan perbuatan. So dapat dirumuskan dalam kedua-dua ayat ni. Maka Allah Subhanahu Taala ni menegaskan ke atas larangan perbuatan orang Islam ni daripada menyerupai seorang seperti orang kafir dari segala aspek, iaitu dari segi kepercayaan, kata-kata mereka, terutama sekali pada perbuatan lah. Ini termasuk juga perbuatan seperti memakai pakaian seperti orang kafir. Okay, next slide. Okey, yang kedua, dalil dari segi sunnah yang menunjukkan bahawa haram hukumnya menyerupai orang kafir. Sebenarnya banyak dalil hadis yang menunjukkan larangan terhadap tasyabuh ni lah. Antaranya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasyabuh fahuwa minhum, riwahu Abu Daud. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia adalah daripada kalangan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Katsir ada menjelaskan tentang hadis ini. Dia kata apa? Fil hadis dilalah ala nahi syadid wa syahdid wal wa'id al tashbuh bil kuffar fi aqwalihim af'alihim wa libasihim wa a'yadihim wa ibadatihim wa ghairu dhalik. Ibnu Katsir mengatakan bahawasanya dalil hadis tentang larangan menyerupai seperti orang kafir dari segi pakaian, kata-kata, perbuatan dan lain-lain lagi. Hadis ini datang penuh teguran yang keras, penuh dengan peringatan dan larangan lah. Okey, kita tengok hadis yang kedua pula. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nas ila Allah thalathah mulhadu fil haram wa mabtagu fil Islam bai'atul jahiliyah wa matlabu dam imri'u bighairi haqqul yahriku damihi. Maksudnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT ada tiga. Yang pertama adalah orang yang mengingkari perkara-perkara yang haram. Yang kedua adalah mengikuti perbuatan orang jahil. Dan yang ketiga, menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Okey, mengikut Ar-Razahi, dia kata, ibtiqa'i sannatul jahiliyah wali anna ibtiqa'i wa talbi wal iradah bintibai sanah al-jahiliyah fakulli min aradi fil Islam an ya'malu bi syai'in min sunanil jahiliyah dakhala fil hadis. Maksudnya Ar-Razahi ni berkata melalui hadis di atas jelaslah bahawasanya hukum menyerupai orang kafir ini ada terselit dalam perkara yang dibenci oleh Allah, iaitu yang tadilah, yang kedua tu mengikuti perbuatan-perbuatan orang Islam jahiliyah yang disebut di dalam hadis tersebutlah.
Oleh itu jelaslah bahawasanya kedua-dua hadis tu melarang umat Islam ataupun Nabi Muhammad SAW ni melarang umat Islam daripada menyerupai seperti orang kafir. Okey, slide seterusnya saya bagi kepada saudari Kebalah. Ra al-fuqaha, pandangan fuqaha berkenaan dengan isu pemakaian menyerupai orang kafir. Mazhab al-Hanafiyah ala sahih indahum. Jadi menurut pandangan sahih di sisi ulama Hanafiyah, mazhab Maliki dan jumhur Syafi'i mengatakan bahawa penyerupaan orang kafir dalam pemakaian yang mana ia merupakan syiar agama lain yang berbeza dengan kaum muslimin, pelakunya dihukum sebagai kafir secara zahirnya. Poin kedua, faman wada'a qalan suh al-majus. Maka siapa yang pakai songkok penutup kepala majusi ke atas kepalanya dihukumkan kafir, melainkan jika memakainya untuk tujuan keperluan yang terpaksa, yakni menahan diri daripada panas dan sejuk. Hal yang sama jugalah kalau kita memakai pengikat perut az-zunnar, tali pinggang menyerupai agama Kristian, kecuali untuk penyamaran dalam peperangan dan pengitipan untuk kaum muslimin. Al-hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Pada hati siapa yang menyerupai sesuatu kaum itu, maka dia tergolong daripada golongan mereka. Memberikan maksud ia adalah pakaian khusus bagi orang kafir yang menunjukkan alamat kekafiran. Dan tidaklah dia memakainya kecuali bagi mereka yang melazimi kekafiran. Mengambil dalil ini dengan alamat dan hukum kepada apa yang telah didalilkannya mengikut pemahaman akal dan syarak. Walaupun dia mengetahui bahawa dia mengikat tali pinggang az-zunnar itu bukannya untuk beriktikad secara hakikat kufur, tapi untuk masuk ke dalam negara dalam peperangan itu, yakni untuk melepaskan tawanan lah contohnya, maka tidak dihukumkan sebagai kafir. Pandangan fuqaha seterusnya, wa yaral Hanafiyah fi qaul. Menurut pandangan Hanafiyah dan juga pandangan yang diambil daripada apa yang disebut oleh Ibn Syauq daripada mazhab Maliki, bahawa sesiapa yang menyerupai orang kafir dalam apa yang dipakainya, khusus daripada mereka, tidaklah dianggap kafir, melainkan jika dia beriktikad dengan kepercayaan mereka, kerana dia telah menyatukan lidahnya dan membenarkan dengan hatinya. Menurut kata Imam Abu Hanifah, tidak akan keluarnya seseorang daripada iman, melainkan daripada pintu yang dimasuki olehnya, dan masuknya ke pintu kekafiran ini dengan pengakuan dan pembenaran, saling memerlukan antara keduanya. Wadhabal Hanabilah ila hurmati tashabbuh. Menurut pandangan mazhab Hambali, haram menyerupai orang kafir dalam pemakaian, yang mana merupakan syiar agama mereka. Menurut Al-Buhuti, sekiranya seorang Muslim memakai apa sahaja daripada syiar ahli zimmah kafir atau menggantung salib di dadanya adalah haram, namun tidaklah dihukumkan kafir dengan itu, seperti mana maksiat-maksiat yang lain. Menurut pandangan Imam Nawawi pula daripada mazhab Syafi'i, sesiapa yang memakai tali pinggang az-zunnar dan seumpamanya dengannya, pemakaian orang kafir itu tidaklah dihukumkan kafir kerana jika tiada disertai dengan niat. Munaqashatul adillah, perbincangan dalil. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku memakai dua helai pakaian muasfar yang dicelup dalam dai warna kuning, lalu baginda berkata, ini adalah pakaian orang kafir, maka jangan memakainya. Dan pada lafaz matan yang lain, baginda bersabda, adakah ibumu yang menyuruhmu untuk memakai pakaian tersebut? Maka aku menjawab, apakah aku perlu mencuci keduanya? Bahkan Nabi menjawab, lebih baik dibakar. Wajhudillah pada hadis ini bahawasanya Abdullah radhiyallahu anhu tidak mengetahui bahawa dia menyerupai pakaian orang kafir, dan secara qat'iynya tidaklah dia bermaksud untuk menyerupai mereka seperti apa terzahir keadaan itu, dan disebabkan itu Nabi melarang dan tidak meminta perincian daripadanya sebab apa sekalipun, adakah dia berniat untuk menyerupai mereka ataupun tidak. Maka Nabi menafikannya dan bahkan memerintahkan untuk membakar kedua pakaian tersebut. Yang kedua adalah apa yang telah disabitkan dalam syarak mengenai larangan pemakaian menyerupai kufar adalah larangan bukan sekadar gambaran. Banyak tempat-tempat yang lain dihalang dalam syarak seperti larangan solat selepas asar, selepas subuh. Alasannya kerana adalah waktu ini waktu kafir bersujud. Dan ketiga, bersandarkan kaedah saddu zara'i, maka dilarang kerana ia merupakan satu jalan yang menyerupai apa yang diniatkannya. Dan kaedah saddu zara'i itulah menutup jalan, adalah kaedah yang telah ditetapkan di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Fathullah bin Mustafa, dan pada slide seterusnya saya akan menerangkan fatwa ataupun dalil yang selalu digunakan dalam fatwa dalam tajuk hukum menyerupai pakaian bukan muslim dari sudut pemakaian dan kecantikan. Poin yang pertama, ia menerangkan tentang kewajipan umat Islam ini berpakaian menutup aurat, dan pakaian Islam haruslah yang menutupi segalanya dan tidak meniru pemakaian-pemakaian orang kafir.
Dan tidak pula dibenarkan untuk mereka ini meniru cara-cara musuh-musuh Allah Subhanahu Taala, iaitu orang-orang kafir. Melainkan mereka ini harus dibezakan dari orang kafir. Kita orang Muslim dengan orang kafir ini perlu ada perbezaan, iaitu dari sudut pemakaian. Orang-orang kafir selalunya ia tidak menutup aurat rambutnya, bagi wanita tidak memakai tudung, dan kita sebagai umat Islam dilarang sama sekali bagi meniru gaya-gaya ataupun kecantikan cara pemakaian orang-orang kafir. Saya pergi pula slide yang seterusnya. Begitu juga yang diterangkan dalam slide ini pada poin kedua, dia menerangkan tentang wanita mesti bertudung dan menjauhkan diri dari cara orang kafir dan berakhlak daripada orang kafir. Tidak meniru akhlak-akhlak orang kafir, dan kita harus wajib membawa cara-cara Islam yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak menghormati mereka dan mempamerkan diri kita sebagai umat Islam lebih mulia daripada yang lain agama. Slide yang seterusnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang digunakan di dalam fatwa, iaitu muzakarah kebangsaan, bagi membuktikan lagi dalil-dalil Allah Subhanahu Wa Taala dari meniru orang-orang kafir, seperti tidak menutup aurat, tidak bertudung, memakai seluar pendek, memakai pakaian yang ketat, dan tiada sopan santun dari sudut pemakaian tersebut. Dan para wanita, ingatlah di mana kebesaran yang diberikan dari Allah Subhanahu Taala terhadap anda semua. Anda perlu menjaga maruah anda sebagai kaum Hawa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala. Dan di sini saya sertakan ayat-ayat Al-Quran sebanyak 13 ayat Al-Quran, dan dalam satu ayat Al-Quran ada 5 ayat. Ada yang 3, surah An-Nisa ada 2 ayat, surah A'raf iaitu ada 2 ayat. Jadi sebagaimana yang saya terangkan tadi, di sini mengandungi ayat-ayat yang sering digunakan di dalam perbahasan ataupun muzakarah fatwa kebangsaan. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan meneruskan lagi tajuk Dawabit at-tashbih bi kuffar. Maknanya syarat meniru orang kafir. Yang pertama, awalan la tahmilu haqiqah at-tashbih illa biniyah musajabah. Maksudnya yang pertama ni tidak dikira meniru yang sebenar kecuali dengan niat. Saniyan an-nusus asy-syar'iyyah التي جاءت في الموضوع التشبيه فيما يتعلق بالبث تقضي بأن تشبه إنما يقع فيما يختص به الكافر. Maknanya yang kedua ni, syariat yang datang dalam bab menyerupai perkara yang berkaitan pakaian sesungguhnya berpegang dengannya adalah kafir. Yang ketiga, salisan laisal murad bima sabaqa labisa matadini al-kufar. Maksudnya yang ketiga ni, janganlah sehingga melampaui dalam memakai pakaian seperti orang kafir. Rabi'an alla yujidu hajah au darurah. Maknanya yang keempat ni, tidak menjadi keperluan dan atau membawa kepada kemudaratan. Khamisan an yaf'aluhu fi bilad Islam amma in kana fi bilad kuffar. Yang kelima ni maksudnya tidak menjadikan negara Islam ni seperti negara kafir. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Okey, kita pergi kepada kesimpulan Al-Khatimah. An-nataiju, hasil pembelajaran. Yang pertama, yanha 'alal muslimin an yashbahu ma hiya diyanat ukhra al-khassas. Umat Islam ni sebenarnya dilaranglah untuk menyerupai agama lain yang khususlah. Contohnya macam agama Buddha, India ke, kita ni dilaranglah mengikuti seperti itulah. Okey, yang kedua, kama yazaru 'alal muslimin ibtida'i al-malabis allati biha salib wa tashbih fi'atu khassah li'annaha tadurru bisuratil muslimin wa aqidatihim. Okey, maksudnya umat Islam ni juga dilaranglah memakai pakaian yang mempunyai salib dan menyerupai kumpulan yang khusus lah. Contohnya macam rok dan lain-lain lagi lah. Kerana kalau kita ikut mereka,
dia akan merosakkan imej dan akidah orang Islam. Kita pergi ke at-tawsiyat, cadangan. Bijami'ul muslimin al-hadhil la yakhda'u bisuhulah bisaqafat al-jadidah al-qadimah minal kuffar. Maksudnya semua umat Islam di muka bumi ini tidak mudah terpedaya dengan budaya-budaya baru yang berasal daripada orang kafir lah. Contohnya macam K-pop ke, yang berlebihan tu lah. Okey, yang kedua, yajibu 'alal muslimin fil alim an yalbisu zil muslimin wa inda labisna mithlu ahlina yajibu an yaftakhiru bimalabisna li'annaha matlibu wasannatu billahi wattabi Muhammad. Umat Islam di dunia ni mestilah berpakaian seperti orang Islam lah. Dan kita apabila kita memakai pakaian orang Islam ni, umat Islam ni haruslah berbangga dengan pakaian yang kita pakai ni lah. Kerana ia adalah syarat dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Okey, yang ketiga, yajibu ala ba'i al-malabis allazi yabi'u al-malabis al-bahsu anil malabis allati tattabi'u syariah al-islamiyah. Maksudnya, kepada penjual baju yang menjual pakaian ni lah, haruslah mencari pakaian yang ataupun memilih pakaian yang mengikuti syariat Islam supaya dapat dijual kepada umat Islam ni, supaya tak terpengaruh. Okey, kesimpulannya, apa yang saya dapat ni, kita sebagai umat Islam ni haruslah melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah SWT lah, dan janganlah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Kerana janganlah disebabkan kita memakai pakaian seperti orang kafir ni menjadikan menjadikan kita sebagai asbab kita masuk neraka lah. Bab kata pepatah, jangan disebabkan nilai setitik habis rosak susu sebelanga, dan disebabkan nyamuk seekor habis satu kelambu dibakar. Itu saja dari guru kami. Semoga video kami ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.